Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, pencipta, penguasa, pentadbir. Dialah Allah Subhanahu wa taala, segala-galanya bagi kita hanyalah Allah. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagi kita kerana dialah paling sempurna dalam segala perkara. Dan kepada Allah sahajalah kita bertawakal, dan dialah Allah pemilik arasy yang agung. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi untuk menyambung bacaan kita dalam kitab 77 cabang iman. Dan hari ini insya-Allah kita akan berada pada siri-siri yang terakhir atau cabang-cabang yang terakhir dalam siri kita yang terakhir, iaitu pada siri yang ke-32. Berarti untuk 77 cabang ni kita telah ambil dalam 32 minggu, hampir setahun lah, untuk kita tamatkan bacaan kita terhadap buku kita ini. Apapun yang kita harapkan ialah Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan kita kepada Allah di zaman yang penuh dengan cabaran dan ujian. Kerana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita ni hidup di akhir zaman. Akhir zaman ni banyak cabaran, banyak ujian. Kalau zaman dulu, kalau kita ni diuji untuk masalah makan, kefakiran, kemiskinan, dijajah dan sebagainya. Tapi zaman ni kita diuji dalam kesenangan sehingga akhirnya kadang-kadang masalah iman tu yang tak terjaga. Makanan okey, pakaian okey, rumah okey, kereta pun okey, tapi masalah iman tu, iman yang ada di dalam hati, iman yang ada di dalam dada, ini yang paling kadang-kadang sebahagian orang tidak cakna dan tidak memberikan perhatian kepadanya. Sehingga pada dia selama kita ekonomi okey, selama kita luaran-luaran ni okey lah. Tapi kita sebagai umat Islam yang memahami bahawa agama ni ada komponen iman ni, ada i'tiqad di dalam hati, perkataan di lisan dan juga amalan dengan anggota. So kita memerhatikan aspek yang berkait dengan keimanan di dalam hati, aspek yang berkait dengan ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota. Biarlah kesemuanya itu sama dan menepati apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki daripada kita. Jadi untuk itu, kerana itulah kita baca kitab ni, dan mudah-mudahan Allah jagalah iman kita. Okey, dan Allah jaga iman zuriat keturunan kita. Biar kita semua mati di atas kalimah la ilaha illallah. Baik, tanpa melengahkan masa, hari ni kita nak tamatkan bacaan kita ni. Itu terpaksa ataupun bukan terpaksalah, kita akan baca tu 5 cabang iman pada hari ni. Kebiasaannya kita baca 3, hari ni kita baca 5 kerana kita nak tamatkan siri kuliah kita ini. Untuk nanti insya-Allah pada minggu hadapan kita akan ada 1 minggu sebelum Ramadan. Iaitulah kalau kita kelas hari Selasa, hari Khamis 1 Ramadan. Hari Rabu dah start salat tarawih. So insya-Allah pada hari Selasa nanti kita akan adalah 1 siri untuk Ramadan. Kerana itu kita ambil masa hari ini untuk tamatkan bacaan kita ni terhadap kitab 77 cabang iman. Baik, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cabang iman yang ke-73 ialah menghindari perkara sia-sia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran,
Qad aflahal mu'minun, telah berjaya orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitulah orang-orang yang salat di dalam salatnya mereka khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka berpaling dari perkataan atau perbuatan yang sia-sia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina la yashhaduna az-zur, mereka yang tidak menghadiri tempat-tempat melakukan perkara-perkara yang dilarang. Wa idza marru bil lagwi marru kirama, dan apabila mereka bertembung dengan sesuatu yang sia-sia, mereka melaluinya dengan cara membersihkan diri daripadanya. So ini antara sifat orang-orang beriman kepada Allah. Mereka tidak sibuk dengan perkara yang sia-sia. Mereka akan buat benda yang betul-betul memberikan manfaat kepada dia dunia dan akhirat. Akhirat yang lebih utamalah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu, apabila mereka mendengar perkataan yang sia-sia, mereka berpaling daripadanya. So, ada 3 ayat Quran. Tiga-tiga menyatakan sifat orang beriman, bila dia dengar perkataan sia-sia, dia berpaling daripada perkataan itu. Okey, dia tidak sibuk dengan perkara sia-sia, bahkan dia meninggalkan perkara. Berpaling itu maksudnya dia meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Kerana itu dalam agama Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Okey, ini hadis yang kita akan baca nanti. Kalimah al-laghu bermaksud perkara batil yang tidak bermanfaat, tidak mempunyai matlamat yang benar dan tidak mendatangkan faedah kepada pengucapnya, bahkan boleh jadi ia sesuatu yang buruk ke atasnya. Jadi ada perkara yang batil yang tak ada manfaat untuk kita. Kalau kita sebut pun tak ada manfaat. Kalau tidak pun tak ada matlamat, mendatangkan faedah, tidak mendatangkan faedah pun. So orang beriman benda-benda macam ni dia ignore je lah. Dia dengar gosip orang tu, gosip orang ni cerita, orang tu cerita orang ni. Apa manfaat untuk kita? Tak ada. Bahkan kadang-kadang boleh menjadi benda buruk kepada kita. Duk dengar orang tu rosak pula kefahaman kita terhadap agama, kefahaman kita terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda-benda sia-sia ni macam itulah boleh masuk dalam kefahaman kalau kita tak jaga. Diriwayatkan dari hadis Abu Salamah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Ali bin Hasan dari bapaknya daripada Ali, semoga Allah meridainya radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Maksud dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara ciri-ciri keelokan agama Islam pada seseorang ialah dia meninggalkan perbuatan yang tidak berfaedah untuknya. Dia meninggalkan perbuatan yang tidak berfaedah untuknya. Ini antara ciri orang-orang baik Islam dia. Benda tak ada faedah dia tinggal. Dia hanya cerita benda yang ada faedah saja. Pasal hidup ni sekejap sangat. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita pun terjebak jugalah. Ada benda-benda yang lalai, melalaikan, sia-sia. Tapi terjebak. Cuma orang yang baik Islam dia, bila dia tengok perkara-perkara macam ni, dia akan mengelakkan diri daripada terjerumus ke dalam perkara yang sia-sia. Ini orang beriman. Jadi, termasuk cabang iman jugalah. Nak jaga hati kita ni, jaga iman kita. Jangan buat benda sia-sia. Kadang-kadang benda tu kita rasa okey, tapi sebenarnya tak ada faedah. Bahkan mendatangkan mudarat kepada kita. Dengan sanad yang bersambung kepadanya, Al-Baihaqi memberitahu kami, Abu Abdullah Al-Hafidh memberitahu kepada kami, Al-Hasan bin Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, katanya aku pun mendengar Abu Uthman Al-Hannad berkata, aku mendengar Dhunnun berkata, man habballaha 'asha wa man mala ila ghairihi tasha wal ahmaqu yaghdu wa yaruhu fi lashin
wal aqilu an khawatirin nafsihi fattashun. Maksudnya, siapa yang cintakan Allah, dia akan hidup. Siapa yang cenderung kepada selain Allah, dia akan terpesong. Siapa yang bodoh akan keluar dan kembali dalam kebinasaan. Manakala orang-orang yang berakal senantiasa meneliti lintasan di dalam hatinya. So ini antara bait yang disebut oleh Dhunnun, yang menyatakan bahawa kita ni, kalau kerana Allah kita hidup, insya-Allah kita tak akan buat benda yang sia-sia. Kalau dia ni cenderung kepada selain Allah, mulalah dia akan buat banyak benda yang sia-sia dalam hidup dia ni. So muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ni kalau kita tengok pada diri kita ni, benda sia-sia ni banyak tak sekeliling kita? Jawapan dia banyak. Ada pada telefon, ada perbuatan, ada pada sifat jalan-jalan. Kadang-kadang tengok masa kita habis dah duk layan movie 2 jam sekejap yang habis gitu. Padahal 2 jam tu kalau buat benda lain banyak faedah yang kita boleh buat. Itu main game, pergi hobi mancing dan sebagainya. Ikan tak boleh kadang-kadang. Atau buatlah hobi-hobi lain sebagainya yang tak ada manfaat. Kalau dia bersukan kerana kesihatan, ada manfaat insya-Allah. Kalau dia mancing sebab nak dapat ikan secara keluarga, insya-Allah. Tapi janganlah siapa obses kerana sehingga menyebabkan keutamaan dia bukan lagi pada nafkah, atau keutamaan dia bukan lagi pada mencari apa yang Allah Ta'ala suruh. Sebaliknya, hanya perkara sia-sia, maka itu adalah satu kerugian yang besar dalam hidup dia. Okey? Buatlah benda yang berfaedah. Jangan sibuk dengan benda yang tak berfaedah. Kadang-kadang orang ni, Allahu Akbar, bergaduh habis dengan orang lain, puji dia punya pemimpin. Apa? Duduk sekejap, pemimpin hak dia kutuk tu lah lagi baik dengan musuh dia. Akhir sekali sia-sia hak selama ni dia buat. Jadi Islam ni, kita kalau nak tahu benda yang tidak sia-sia, apa yang ada pada Allah dan Rasul, yang ni yang tak ada sia-sia. Apa yang kita buat Allah Ta'ala suruh, manusia tak pandang pun tak akan jadi sia-sia. Yang kita bimbang, kita buat benda yang manusia pandang, Tuhan tak pandang. Itu lagi dah sia-sia. Okey. Cabang iman yang ke-74, iaitulah seterusnya murah hati dan dermawan. Murah hati dan dermawan. Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra." Maksud dia, bersegeralah kepada keampunan dari Tuhanmu dalam keadaan syurga itu seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang yang bertakwa, iaitu orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan juga susah. Ini ayat Quran yang menunjukkan kelebihan infak fi sabilillah. Okay? Dan ayat-ayat yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala banyak sangat ayat dalam Quran ni menggalakkan kita infak. Dan infak dalam harta ni ada beberapa kategori, kita kena faham lah. Jangan kita faham satu sehingga akhirnya tak apa, aku buat yang satu ni. Infak dalam Quran ni ada yang berstatus wajib, nama dia zakat. Zakat ni infak juga. Ada yang berstatus kebaikan, dia bagi hibah. Dia bagi hibah kepada orang tu, hibah kepada orang ni. Dia infak juga, sedekah ataupun tidak, kerana dia hak yang wajib asnaf ni zakat lah, harta zakat. Kalau hibah kat siapa-siapa pun dia boleh bagi. Yang ketiga kita panggil wakaf. Wakaf ni pun antara infak yang banyak dalam Quran. Allah Ta'ala suruh kita berinfak harta kita. Jadi nak infak banyak, zakat 2.5 je. Nak banyak lagi, payah, dan nanti kena cek dengan LHDN dan sebagainya zakat tu. Tapi kalau wakaf ni kita buat memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu infak ni banyak kategori yang kita boleh tengok lah mana yang sesuai untuk kita.
Kalau orang kaya-kaya tu, wakafkanlah harta ni, wakaf. Wakaf ni tak ada limit 2.5%. Cuma mungkin pada zaman kerajaan kita ni belum lagi bersedia untuk tolak harta wakaf sebagai pelepasan cukai. Yang adalah ni zakat. Sebab zakat 2.5, kalau wakaf ni boleh sampai pergi 10, 20, 50%. Lebih daripada tu pun boleh. Jadi sebab tu mungkin belum lagi lah pasal percukaian kita ni sangat-sangat dia panggil perlulah pada cukai dia tu. Baik, jadi lawan kepada sifat murah hati ni bakhil. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Iaitu orang yang bakhil dan menyuruh manusia supaya bakhil serta menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada mereka dari limpah kurnia-Nya. Sebenarnya kami telah sediakan bagi orang-orang kafir itu azab seksa yang amat menghina. Azab seksa yang amat menghina. Jadi bakhil lawan kepada apa? Bakhil lawan kepada pemurah tadi. So sifat pemurah adalah salah satu daripada cabang iman. Lawan kepada sifat pemurah itu adalah sifat bakhil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi." Siapa yang bakhil, sesungguhnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Kalau dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Bukan orang lain yang rugi. Dia yang rugi. Sebab bila dia bakhil, dia simpan pahala, tak adalah dia simpan harta, tak adalah pahala dianya. Sebab dia bakhil. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, "Wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Barang siapa yang memelihara dirinya daripada kebakhilan, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Mereka itulah orang-orang yang berjaya. Dan ayat-ayat yang lain yang banyak menceritakan tentang bagaimana seorang mukmin senantiasa bagaimana seorang mukmin perlu senantiasa menjaga dirinya dari sifat-sifat yang mazmumah lah, kita kata, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun dalam hadis, cabang iman yang kedua kita nak baca hari ni, itulah infak ni. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, dalam sahihain, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi malakani yanzilan fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Terjemahan, tiada satu hari para hamba berada di waktu pagi melainkan dua malaikat turun dan salah satunya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak." Manakala yang satu lagi pula berdoa, "Ya Allah, berilah kemusnahan pada orang yang menahan hartanya." Jadi dalam hadis ini jelas menunjukkan bahawa amalan kita pada pagi dan juga petang akan tersimpan, ataupun amalan kita pada pagi dan petang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang tu pagi-pagi dia ada infak, maka doa malaikat pada pagi tu dapat kat dia. Okey? Sebab tu dalam bab ni ada orang dia bagi satu tagline sedekah subuh. Sedekah subuh ni baguslah untuk ajak orang berinfak di waktu pagi. Tapi kalau mengharapkan pahala khusus sedekah pada waktu subuh tu berdasarkan hadis yang ada depan kita ni, tidak betul. Kerana ada riwayat yang lain, malaikat belah petang pun jawab macam ni juga. Makna pagi pun boleh, petang pun boleh. Malaikat pagi pun doa macam ni, malaikat petang pun doa macam ni. Minta kepada Allah supaya bagi tambah kepada orang yang infak, bagi kebinasaan pada orang yang bakhil. Jadi pagi pun buat macam ni, petang pun buat macam ni. Sebab tu kita katakan dalam bab ni,
infak fi sabilillah pada pagi dan juga petang tak perlu terikat sangat dengan sedekah subuh. Bila ni nama catchy ya, sedekah subuh. Ramai orang pakat buat lah, baguslah. Bagus, tapi jangan iktiqad. Hanya pada waktu subuh pahala dia besar. Ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi bab infak, bagilah. Saya dah katakan tadi, nak bagi sedekah pun boleh, nak bagi zakat pun boleh, nak bagi wakaf pun boleh. Sedekah ni, kita panggil sedekah ataupun hibah lah, boleh bagilah pada siapa-siapa yang kita nak. Zakat ni ada asnaf dah ditetapkan oleh Allah, 2.5% ni kadar dia, nisab dia kena setahun. Kemudian dikeluarkan kepada asnaf-asnaf yang sudah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun wakaf dia lebih besar. Wakaf masjid, wakaf kompleks sekolah, wakaf kepada perniagaan, wakaf macam-macam bentuk yang kita boleh buat. Jadi berinfaklah harta fi sabilillah ni dengan pelbagai bentuk jalan yang kita mampu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang seterusnya ataupun perkara yang seterusnya yang kita nak baca, cepat pula dah hari ni. Dah dua dah kita, mentang-mentang kita kata nak cepat habis dah. Cabang iman yang ke-75. 75 ni mengasihi kanak-kanak dan menghormati orang yang lebih tua. Ini pun termasuk dalam iman. Bagi orang beriman kepada Allah, bila dia sayang kepada kanak-kanak, bila dia hormat kepada orang lebih tua, maka itu menambahkan keimanan dia kepada Allah, menambahkan kekuatan akidah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dia mengasihi ini, dia menjadi orang yang termasuk dalam ibadat lah. Termasuk dalam ibadat. Dia kasih kepada anak-anak. Pasal apa? Sebab Nabi bagi tahu macam tu. Kata Nabi SAW, man la yarhamin nas la yarhamuhullahu ta'ala. Siapa yang tidak mengasihi orang lain, maka Allah tidak akan mengasihinya. Ini konsep keimanan yang ada pada kita. Buat baik kepada orang, buat baik terutamanya kepada orang yang lebih tua dan terutama lagi kepada ibu bapa kita. Kepada ibu bapa kita. Jadi kalau orang tu dia sayang kepada anak-anak, dia main dengan anak-anak walaupun bukan anak dia, tapi dia layan je, insya-Allah termasuk dalam keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang beriman mengharapkan pahala yang banyak dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada yang kita sebutkan dari mengasihi kanak-kanak dan menghormati orang yang lebih tua, terdapat padanya pahala yang banyak. Pahala yang banyak. Baik. Hadis yang seterusnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahihain meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in fa amsaka 'indahu 99 juz'an wa anzala fil ardi juz'an wahidan famin dhalikal jazaa' yatarahamul khalaiqu hatta tarfa'ul farasu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu. Terjemahan dia, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan rahmat ada 100 bahagian rahmat. Kemudian dia menyimpan 99 lagi dan menurunkan satu bahagian ke bumi. Hak kita ada hari ini hanyalah satu daripada 100, 1/100. Nikmat ataupun rahmat yang Allah Ta'ala ciptakan, yang dia turun ke bumi, satu yang dia simpan di sisi dia ada 9. Dia cipta semua 10, dia cipta semua 100. Dia satu dia bagi ke dunia 909. Dia cipta 100 rahmat. Dia cipta 100 rahmat. Dia satu dia turunkan ke dunia, 99 Allah simpan di sisinya, dan satu dia turunkan ke dunia. Jadi maknanya apa? Maknanya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ni sangatlah luas. Sangat banyak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita kena buat, termasuklah rahmat yang ada dalam kasih sayang Allah tu apa dia? Kasih sayang Allah siapa dia, apa dia? Binatang
binatang pun sayang kepada anak dia. Sehingga dalam hadis ni sebut, dengan bahagian tersebut seluruh makhluk berkasih sayang, sehingga seekor kuda mengangkat kaki dari anaknya kerana takut terpijaknya. Padahal dia kuda, tengok anak dia, dia tak pijak anak dia tu. Takut anak dia tu cedera. Macam mana kuda tu boleh buat macam tu? Kerana Allah menciptakan rahmat 100, satu Allah Ta'ala turunkan di dunia. Jadi binatang-binatang anak muk ni sayang satu sama lain kerana satu daripada 99 rahmat yang Allah Ta'ala ciptakan. Satu nisbah 99. Semuanya 1/100 lah. Rahmat yang Allah Ta'ala ciptakan. Jadi betapa besarnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau seekor kuda pun jaga anak dia disebut sebagai rahmat, apatah lagi kalau kita jaga anak kita, budak-budak kecil, orang-orang yang waktu baru membesar dan sebagainya, kita jaga, kita hormati kanak-kanak. Dan kita sayangi kanak-kanak. Dalam masa yang sama kita sayang juga kepada orang tua, kita hormat juga kepada orang tua, maka insya-Allah dia menjadi salah satu daripada cabang keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hadis yang seterusnya dalam bab ni, hadis Abdullah bin Amr dalam Sunan Abi Daud dan Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man lam yarham saghirana wa lam ya'rif haqqa kabirana falaysa minna." Siapa yang tidak mengasihi anak-anak kecil dan siapa yang tidak tahu hak-hak orang yang sudah berusia dari kalangan kami, maka dia bukanlah daripada kami. So dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, orang besar pun kena iktiraf. Orang besar pun kena iktiraf. Kanak-kanak apatah lagilah. Kanak-kanak ni dikasihi dan orang tua dewasa dihormati. Ini antara cabang keimanan yang perlu ada pada diri kita. Okey. Lah ni cabaran dia. Budak-budak lah ni dia anggap orang tua ni macam kawan. Padahal kalau dia hormat orang tua tu dapatlah pahala. Orang tua pula anggap budak-budak ni macam tak ada nilai sangat, rugi pula dia. Sepatutnya saling, kalau dah ada rasa sayang orang tua kepada orang muda, automatik akan datang rasa rahmat kepada orang muda tu balik. So itulah yang Islam nak daripada kita. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Kemudian kami turut riwayatkan hadis Al-Qasamah dalam kitab sahih, Kabbiril kubra awil kubral kubra, al-kubra al-kubra ayyatakallamu akbarukum. Nabi SAW sebut apa dia nak bagi, kabbir al-kubar, kabbir al-kubr, utamakan yang lebih usia, utamakan, dahulukan yang lebih berusia. Nabi kata, maksudnya orang yang lebih berusia di kalangan kamu berhak untuk bercakap. Berhak untuk bercakap. Padahal dia lebih usia. Ini antara yang termasuk kanak-kanak kena sedarlah. Macam mana menghormati dan memuliakan orang yang lebih tua daripada kita. Begitu juga hadis berkaitan dengan pelantikan imam salat. Nabi SAW kata, "Fal wal ya'ummakum akbarukum." Hendaklah orang yang paling berusia dari kalangan kamulah yang menjadi imam. So akbarukum, paling berusia ni salah satu daripada kategori yang dijadikan asas. Yang paling utama ialah kemampuan dia menjadi imam. Bacaan dia aqra'ukum li kitabillah. Tapi kalau dia sama-sama, maka yang tua ni dia ada nilai dia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So bila dia ada nilai di sisi Allah, maka seorang tu menghormati orang tua, insya-Allah bertambah keimanan dia kepada Allah, kerana dia termasuk daripada cabang-cabang iman. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Itu tiga cabang iman yang kita boleh baca pada hari ini. Cabang iman yang ke-76. Oh, cepat nampak hari ini ni. Tapi okeylah.
Cabang iman yang ke-76 ialah mendamaikan mereka yang bertelaga. Mendamaikan mereka yang bertelaga. Apa yang Allah Ta'ala firmankan kepada kita dalam bab ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Maksudnya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mendamaikan antara manusia. Siapa yang berbuat demikian kerana mencari keredaan Allah, maka kami akan memberinya pahala yang besar. Pahala yang besar. Jadi maksudnya apa ni? Dalam kalimah ni Allah Ta'ala sebut tentang islahin bainan nas. Islahin bainan nas. Apa maksud islahin bainan nas? Mendamaikan antara manusia. Inilah fokus kita dalam ayat ni. Ayat ni memfokuskan tentang mendamaikan mereka yang bertelaga. Zaman kita ni, setiap zaman lah akan ada perpecahan. Perpecahan politik lah terutama zaman kita. Perpecahan negeri, perpecahan minat, perpecahan macam-macam. Parti politik dan seumpama dengannya lah. Okay? Banyak berlaku perpecahan. Maka Islam menggalakkan sebagai tanda keimanan, setiap seorang Muslim mesti mengajak orang kepada kedamaian di antara manusia. Tapi kena tahu, kena faham, kedamaian yang dimaksudkan terbatas pada apa yang menjadi redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Kedamaian yang dimaksudkan bukan damai ikut. Kadang-kadang orang nak dadah pun dia rasa dia damai. Kadang-kadang orang yang tak ada neraca pertimbangan Al-Quran dan juga As-Sunnah, kita tak terima kedamaian yang ada pada dia. Boleh jadi kedamaian itu adalah istidraj. Allah bagi juga kerana dia nak sangat, Allah Ta'ala pun bagi kepada dia. So mendamaikan di antara dua manusia ni antara cabang-cabang keimanan. So kita kalau ada ruang untuk damaikan ni, damaikanlah. Jangan duk sembah api pada orang panggil apa? Api yang sikit kita simbah minyak pula jadi menyala. Tak naklah macam tu. Sebaliknya kalau dia dah menyala sikit, kita simbah bisiran biar jadi tenang dan seumpama dengannya. Baru ni saya tengok dalam satu video orang dia buat satu program family gathering ni. Abang dengan adik ni berpuluh tahun dah tak cakap. Dia macam mana? Dulu kan ada setengah tu mak surat anak, mak surat seorang-seorang. Lah ni abang pun surat adik pun surat abang ke buat. So seolah-olah dia nak suruh rasa kasih sayang tu lah. Bukan kata sunatnya macam tu, tapi ini ikhtiar untuk tu. Jadi bila dah surat tu, Allahu Akbar, minta maaf lah abang, banyak kan. Bertahun tak cakap. So kalau orang ni faham apa yang dia buat tu bukan kerana kekeluargaan, sebaliknya bila dia buat macam tu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia menjadi cabang keimanan yang kuat bagi mereka. Islahim bainan nas. Damaikanlah. Ya, kalau ada yang bergaduh tu, kita pergi buat panggil sembang, akhir sekali kita satukan. Nak satu tu satu-satu, tiba-tiba tukar jadi orang baik, tu payah. Cuma kita buatlah sedikit-sedikit, biar makin lama makin damai, sehingga akhirnya boleh komplit. Ini antara cabang keimanan yang ada pada kita, dan orang boleh buat benda ni. Boleh buat. Kalangan keluarga, sahabat andai, jiran tetangga, sanak saudara, boleh buat benda ni. Untuk mendamaikan di antara manusia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sebenarnya orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu. Ini lebih utama. Tadi islahim bainan nas, mendamaikan sesama manusia umum, termasuklah yang muslim dengan non muslim. Kalau kita suruh dia baik, damai, itu kebaikan. Dalam ayat ini
damai lebih lagi daripada tu, iaitu mendamai sesama muslim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kata innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin ni bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Kerana itu amalkanlah, damaikanlah di antara kamu, di antara dua saudara itu. Maksudnya di antara setiap dua orang dari kalangan kamu. So, kalau dia boleh duduk, seorang itu boleh duduk di antara dua orang bertelaga, orang Islam pula tu, kemudian dia berusaha mendamaikan antara A dengan B, maka insya-Allah itu perkara yang menambahkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sehingga dalam bab mendamaikan antara dua orang ni, Islam bagi izin untuk orang panggil cakap beralasan berlapik atau double meaning, untuk mendamaikan antara dua orang dibenarkan. Sehingga Nabi SAW sebut, laisal kadzabu alladhi yasluhu bainan nas fayaqulu khairan wa yanmi khairan. Qalat wa lam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaqulu an-nasu kadhiban illa fi thalath, al-harbi wal islahi bainan nas wa hadithir rajuli imra'atahu wa hadithil mar'ati zawjaha. Kata Nabi SAW, orang yang memperbaiki hubungan sesama manusia bukanlah seorang pembohong. Maknanya nak buat islah ni boleh sampai pekat bohong. Ini diberi keringanan, sehingga Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut, orang yang mendamaikan antara dua manusia ni, kalau dia cakap tak betul pun dia bukan membohong. Dia bukan pembohong. Jadi kerana besarnya kedudukan islah ni, mendamaikan, Islam bagi untuk bohong. Bohong dari sudut mana? Jangan sampai akidah pula. Bohong dari sudut, mungkin kita kata, dia tu kirim salam kat kamu, kita nak suruh dia jawab salam. Atau kita beli kuih, kita tahu dia tu bergaduh, kita ambil lah ni, fulan hak tu hak kamu tak suka tu, dia yang bagi. Orang tu akhir sekali lunak hati, lembut hati, boleh berkawan dan sebagainya. Itulah dia mendamaikan antara dua orang yang bertelaga. InsyaAllah kalau kita buat macam tu, dapat pahala dan dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam kata orang yang mendamaikan antara dua orang bergaduh bukan pendusta, bukan pembohong. Iaitu apabila dia mengucapkan yang baik dan menyampaikan ucapan yang baik. Beliau berkata, aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW memberi peringatan kepada satu pembohongan yang diucapkan oleh manusia melainkan tiga. Pertama, dalam peperangan. Yang kedua, memperbaiki hubungan sesama manusia. Dan yang ketiga, menjamin ataupun memperbaiki. Yang ketiga, ucapan suami kepada isteri. Dan serta ucapan isteri kepada suami. Boleh untuk bohong. Bohong dalam usaha mendamaikan. Jangan bohong untuk benda-benda lain. Ni untuk memberi kedamaian dalam agama. Kita boleh untuk berjuang sampai ke tahap menggunakan taktik-taktik yang ada untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjadikan orang itu bersaudara balik. Baik. Jadi tiga perkara tu tidak dinilai sebagai dusta. Tidak dinilai sebagai dusta, boleh berdusta lah. Kalau dia mampu guna cara lain boleh je, tapi kalau dia terpaksa untuk guna pendustaan, maka dibenarkan dalam agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bab suami isteri pun sebenarnya bukan nak suruh dia berdusta kepada bini dia, tak ni. Ayat ni nak menunjukkan supaya terjaga hubungan suami isteri. Dia bagi alasan-alasan yang mungkin pada dia agak tak betul, tapi kerana maksud dia mendamaikan hubungan antara suami isteri, dibenarkan. Bukan nak suruh balik ni, kamu cakap tipu terus suami dia, tipu terus isteri dia. Tak nak lah macam tu. Ni dah tak nak ni, dia ni ambil lah ni, ada orang bagi ni, dia kata siapa bagi ni adalah saudara kita A, B, fulan. Padahal dia tak bagi pun, kita yang beli, tapi nak kerana mendamaikan kita cakap macam tu.
Ataupun dia tahu ada perkara yang memberikan mudarat kepada seseorang si A tu. Dia dah tahu dah. So dia nak bagi mudarat. Kerana kasih sayang dia pun cakap, kalau aku bagi tahu ni rosak hubungan dia ni. Baik tak bagi tahulah. Dia pun tujuan dia adalah untuk memberikan kebaikan hubungan suami. Jangan pula bohong tu kerana nak cari benda-benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sampailah kita kepada yang terakhir, iaitu cabang iman yang ke-77. Sampai juga hari ni. Cabang iman yang ke-77 yang terakhir. Mencintai kebaikan dan membenci keburukan untuk diri sendiri dan juga orang lain. Okey. Maksudnya termasuk membuang sesuatu yang menyakitkan dari jalan yang diisyaratkan dalam hadis. Termasuklah. Kalau kita sendiri ni sakit benda tu, kita suka. Ada bahasa kita kata, apa yang kita rasa kita buat macam kita. Kita pun tak nak benda tu berlaku pada kita. Maka begitulah kita tak nak berlaku pada orang lain. Jadi kita mencintai kebaikan untuk diri dan mencintai kebaikan untuk orang. Membenci keburukan untuk diri dan membenci keburukan untuk orang. Maka itu termasuk cabang iman. Ada hadis berkaitan dengan perkara ini. Pertama, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahihain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sittuna au bid'un wa sab'una syu'bah. Afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Iman itu ada 60 atau 70 lebih cabang. Yang paling utama ialah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah membuang gangguan dari jalan. Malu adalah salah satu dari cabang iman. Malu adalah salah satu dari cabang iman. Jadi sebab itu dalam bab ni fokus kita bukan dalam bab malu tu. Kita dah sebut dah sebelum ni bab malu tu. Fokus kita pada membuang sampah di jalanan ni ada hubung kait dengan kita terpijak dan kita tak nak orang lain yang terpijak. So kita buang. Dalam bab ni maksud yang lebih umum ialah menyukai kebaikan pada orang lain apa yang kita suka pada diri kita. Membenci keburukan pada orang lain apa yang kita benci untuk diri kita. Jadi itu antara sifat keimanan yang paling utama. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW. So hadis ni bukan berkaitan dengan la ilaha illallah, bukan berkaitan dengan malu. Sebaliknya berkaitan dengan sifat membuang sampah di jalanan. Ini menunjukkan orang itu mencintai kebaikan untuk saudara-saudara seagamanya. Kalau dia ni nak elok, dia tak nak tu, dia sayang kat diri dia elok je lah. Tapi bila dia fikir, kalau aku tinggal benda tu orang lain pun nanti kena. Jadi dia berbuang. Itu pun menjadi satu asbab kebaikan. Asbab kebaikan. Baik. Dari hadis Anas dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang itu tidak akan sempurna iman sehingga dia suka pada dirinya apa yang dia suka kepada saudaranya. Yuhibba li akhi, dia suka saudara dia dapat ma yuhibbu li nafsi, apa yang dia dapat. Dia suka kepada apa yang saudara dia dapat seperti mana dia suka kepada perkara tu dia dapat. Ini sifat orang beriman. Cabang iman yang ke-77 ni, buatlah apa pun kita fikir Allah Ta'ala suka. Kita fikir dan kita apa yang Allah Ta'ala suka, kita suka untuk diri kita dan kita suka juga untuk saudara kita. Menambah pahala kita semua. Ini kesempurnaan. Jadi sebab tu kalau dia faham betul-betul orang mukmin ni dia ada sifat dengki. Sebab bila orang tu dapat, dia suka apa orang dapat. Sebab dia kira dia saudara.
Adik-beradik kita dapat apa? Orang lain kadang-kadang adik-beradik lagi tu pun dia rasa dengki. Tu masalah lah tu. Dan wallahu ta'ala alam lah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam Sahihain, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Maksud dia Nabi Jarir bin Abdullah dia kata apa? Aku berbai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat, menunaikan zakat dan berbuat baik terhadap setiap muslim. Okey. Berbai'ah baik tunggu dengan Rasulullah, bai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diri sendiri menunaikan salat, menunaikan zakat dan berbuat baik kepada setiap orang muslim. Alangkah indahnya kalau kita faham tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki daripada diri kita semua. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, wa nushi likulli muslim ni menunjukkan bahawa agama ini kebaikan yang kita nak tu macam mana? Salah satunya ialah dengan memberi nasihat. Bukan sekadar buang sampah di jalanan saja kita sayang kepada orang lain, tapi menasihati juga bab sayang kepada orang lain. Bab sayang kepada orang lain, kita nasihat kepada dia. Sebab tu kalau ada orang-orang yang perlu kepada nasihat, berilah nasihat. Kerana apa? Kita pun sayang kepada dia seperti mana kita sayang kepada diri kita sendiri. So inilah yang kita kena faham dalam bab beragama, dan kita dah sentuh beberapa perkara contoh menunjukkan bahawa Islam ini ada landasan-landasan keimanan, dan Islam ini perlu dilakukan seperti mana yang ada dalam Al-Quran dan juga yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah cepat hari ni kita habis 7 cabang iman. 7 cabang iman atau 5 cabang iman, sehingga kita tamat pada 77 cabang iman. Yang pertama tu lebih utamalah, lebih jelas tentang bagaimana menjaga akidah dan keimanan. Sebab ini cabang iman yang paling tinggi. Sebab tu kalau kita sayang kepada orang lain dengan kebaikan apa yang kita nak bagi kat dia? Kebaikan apa? Kalau kita sayang kepada seorang, aku sayanglah kat dia, aku nak bagi kebaikan kepada dia. Kebaikan apa yang paling baik untuk kita bagi kepada dia? Paling baik kita bagi kepada dia ialah kalimah la ilaha illallah. Kalau ada jiran kita non-Muslim, kita baik kepada dia, dia baik kepada kita, bagi hadiah dan sebagainya. Hadiah kita yang paling baik ialah kita ajak mereka kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat yang paling utama. Kerana apa? Kita nak dia selamat dunia dan juga selamat akhirat nanti. So hadiah yang paling baik ialah iman. Anak nak bagi hadiah ke ayah, ayah nak bagi hadiah kepada anak. Contohnya, dia nak bagi hadiah apa yang paling baik? Jalan dan sebagainya. Paling baik adalah kalimah la ilaha illallah. Ini harta yang paling bernilai. Ini nasihat yang paling baik. Ini adalah doa yang paling istimewa seorang itu mendoakan kepada dirinya dan mendoa kepada saudara-saudaranya agar Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dapat kita sempurnakan 5 hari ini. So kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkati pertama penulis buku kita ni, kedua penterjemah dia, yang ketiga yang tukang syarah ni pun tolonglah doa kebaikan agar Allah Subhanahu wa taala tambah keimanan dan Allah Subhanahu wa taala tambah keberkatan dalam hidup kita semua. Dan doakanlah juga agar Allah taala menghiaskan diri kita dengan keimanan. Setelah daripada kita dah baca banyak ni, kita faham tentang akidah, kita faham tentang usul agama, kita faham tentang akhlak, kita faham tentang fiqh dan juga muamalat. Kita tahu ruang mana yang boleh kita gunakan untuk mencapai redha dari Allah Subhanahu wa taala. So mudah-mudahan Allah memberkati kita. Sebagaimana saya sebut pada minggu hadapan, kita akan bertemu lagi dan berbicara tentang bulan Ramadan dengan yang al-mubarak, yang penuh dengan keberkatan. Dan kita akan sentuh tentang amalan-amalan yang boleh kita lakukan sepanjang Ramadan nanti.
Dan yang lebih utama dan terpaling utama ialah menjalani Ramadan dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Jadi siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, insya-Allah Allah ampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu dan juga ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dosa-dosa yang lalu dah akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah yang dapat kita kongsi. Insya-Allah pada selepas daripada Ramadan ataupun dalam Ramadan ke nanti kita akan bincanglah kitab mana nanti yang kita nak baca selepas daripada minggu depan kita cerita Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.